Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuruzna binti Muhammad Kamal. Nombor metrik C23A0970 ini membentangkan laporan penilaian akhir yang bertajuk Konsep Identiti dan Jati Diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu serta berkaitannya dengan isu jenayah cyber dalam masyarakat Malaysia. Yang pertama ialah pengenalan. Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum terkenal dengan kekayaan budaya dan tamadun Melayu yang menjadi tunjang kepada budaya negara ini. Konsep jati diri Melayu telah memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk prinsip-prinsip budaya dan beradab Melayu. Warisan budaya yang pelbagai ini mencerminkan sejarah panjang dan kepelbagaian yang memperkayakan masyarakat Malaysia. Jati diri Melayu dimanifestasikan melalui pelbagai unsur budaya, antaranya bahasa, adat resam, kesenian dan nilai tradisi yang diwarisi turun-temurun. Penghayatan identiti ini memberikan ketahanan kepada masyarakat Melayu dalam mengekalkan keunikan budaya mereka dalam landscape global yang semakin moden. Namun, dalam konteks yang semakin canggih ini, masyarakat Malaysia berdepan dengan cabaran baharu berkaitan isu jenayah cyber. Fenomena ini merangkumi pelbagai aktiviti jenayah yang terlibat di dalam alam cyber seperti penipuan identiti, kecurian maklumat peribadi dan penyebaran berita palsu. Isu yang melibatkan teknologi dan ruang digital ini membuka ruang untuk merenung bagaimana identiti Melayu menghadapi cabaran global seperti jenayah cyber. Terusnya ialah pernyataan masalah. Jenayah cyber sebagai ancaman dalam era digital telah menjadi isu yang semakin kompleks dan meruncing dalam masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan pernyataan masalah berkaitan isu jenayah cyber dalam masyarakat, mengetengahkan cabaran dan impak utama yang timbul sering dengan peningkatan aktiviti cyber dalam kalangan pengguna. Salah satu masalah utama adalah berkaitan dengan kebimbangan mengenai privasi dan keselamatan individu. Serangan cyber seperti kecurian identiti, pengawasan dalam talian dan ancaman cyber boleh menjejaskan keyakinan individu terhadap keselamatan menggunakan teknologi digital. Kehilangan privasi ini bukan sahaja melibatkan risiko kewangan tetapi juga melibatkan ancaman terhadap hak asasi manusia individu untuk menjalani kehidupan digital yang bebas dan selamat. Isu seterusnya ialah berkaitan ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan usaha masyarakat mengawal risiko cyber. Dengan kemajuan teknologi, pengetahuan dan kesedaran mengenai keselamatan cyber juga perlu dibangunkan. Bagaimana masyarakat dapat mengikuti kepantasan pembangunan teknologi untuk melindungi dirinya daripada serangan cyber adalah persoalan utama dalam menangani isu ini. Seterusnya, berkaitan dengan persoalan kajian. Yang pertama, apakah punca-punca berlakunya jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat pada masa kini? Yang kedua, apakah akibat yang timbul dari berlakunya jenayah cyber? Yang ketiga, apakah cara-cara menangani jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat Malaysia? Okey, saya akan teruskan dengan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca-punca berlakunya jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Yang kedua, mengenal pasti akibat yang timbul dari berlakunya jenayah cyber. Yang ketiga, mencadangkan cara-cara menangani jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah batasan. Batasan kajian ini hanya memfokuskan tentang isu yang dikaji iaitu isu jenayah cyber dalam masyarakat Malaysia. Dalam kajian ini, pengkaji tidak menggunakan responden, sebaliknya hanya berpandukan maklumat di internet, surat khabar dan berita. Fokus kajian ini tertumpu kepada punca-punca berlakunya jenayah cyber dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Selain itu, akibat yang timbul dari berlakunya jenayah cyber. Akhir sekali, cara-cara menangani jenayah cyber di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pengkaji telah membataskan kajian hanya jenayah cyber dalam masyarakat Malaysia. Seterusnya ialah metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, metodologi bermaksud sistem yang menerapkan kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Terdapat 4 metodologi kajian iaitu reka bentuk kajian, pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen kajian. Yang akhir sekali ialah rumusan. Seterusnya adalah analisis kajian. Analisis yang pertama ialah mengenal pasti punca-punca berlakunya jenayah cyber dalam kalangan masyarakat pada masa kini.
Kini, kes jenayah cyber semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jenayah ini merupakan jenayah yang baru melanda di Malaysia sehingga mendapat banyak perhatian daripada semua pihak, terutamanya daripada media massa. Jenayah cyber sering dikaitkan dengan penggunaan komputer canggih. Namun begitu, jenayah cyber ditarifkan sebagai jenayah yang dilakukan melalui penggunaan internet seperti mengeluarkan wang akaun orang lain, melakukan atau mengubah suai ke atas program orang lain dan menyalin perisian secara tidak sah. Secara tidak langsung, masalah lain akan wujud dan mendorong masyarakat kini melakukan kejahatan. Oleh itu, dengan wujudnya akta-akta yang berkaitan dengan jenayah cyber, masalah ini dapat dikurangkan. Yang terakhir ialah penutup. Kesimpulannya, kajian ini berhubung konsep identiti dan jati diri Melayu sebagai asas budaya dan tradisionalisme Melayu serta kaitannya dengan isu jenayah cyber dalam masyarakat Melayu. Dapat dinyatakan bahawa pemahaman yang mendalam tentang nilai budaya dan warisan adalah kunci untuk memahami perubahan dinamik dalam era digital ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.